السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وآله وصحبه ومن نصره واتبعه والاه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرة الدنيا والآخرة، وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita di kesempatan waktu yang sangat berharga ini, yang sangat mulia, kita isikannya dengan pengisian untuk mencari redha Allah dengan pengajian ilmu. Pengajian yang saya bawa iaitu daripada kitab hadis Riyadhus Salihin karangan Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang banyak daripada ilmu yang ditinggalkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya ini. Dan mudah-mudahan ini jalan untuk kita mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahnya, amalannya, dan membawa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang paling kita idamkan adalah syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Untunglah mereka yang suka mendengar perkataan Nabi, ayat Nabi, ajaran Nabi, sunnahnya, ceritanya, kisahnya, keistimewaannya. Semua yang berkaitan Nabi akan membawa kepada cahaya, membawa kepada cahaya kejayaan, cahaya redha Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tak minat, tak mau mendengar, seolah dia tak mau cahaya. Bayangkan kalau kita jalan di waktu malam gelap gelita, tak perlu kita rasa tak perlu cahaya, apa akan jadi pada kita? So, pasti kita akan langgar, masuk lubang, jatuh parit, langgar pokok, tak nampak, gelap gelita. Kita perlu ada cahaya. Nak cahaya yang terang benderang adalah ada sumber sahibun nur, seorang yang mempunyai cahaya yang terang benderang, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hanya dengar, baca, ambil tahu tentang kisahnya, latar belakang, itu sumber cahaya, sehingga hati kita semakin bercahaya dan semakin lunak tunduk pada perintah Allah, meningkatkan ketakwaan kita. Kita tengok pada tajuk yang daripada jilid yang kedua 162, tajuk yang ke-162, sedekah dan doa untuk orang yang meninggal dunia. Hadis yang ke-948. Hadis yang ke-948. Sebelum tu Imam Nawawi letak dulu ayat Al-Quran sebagai muqaddimah bicara tajuk. Diletakkan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ayat daripada surah Al-Hasyri ayat 10. Yang bermaksud, dan orang yang datang, mereka-mereka yang datang setelah mereka. Siapa dia mereka yang datang setelah mereka? Iaitu umat Islam. Orang Islam yang datang setelah mereka
mereka Muhajirin dan Ansar, sahabat Nabi lah. Kita ni lah termasuk. Kita ni selepas Muhajirin Ansar. Mereka yang datang setelah Muhajirin Ansar, yaquluna rabbana, mereka sentiasa berkata, mengucap Rabbana, wahai Tuhan kami. Maksud mengucap ni adalah doa. Mereka mendoakan, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampunlah dosa kami, wali ikhwanina, dan juga ampun dosa saudara-saudara kami Islam, alladzina sabaquna bil iman, yang telah awal Islam daripada kami. Apa maksud di sini tuan? Kita doa, berarti kita doa untuk seluruh umat Islam yang awal daripada kita. Mereka hidup ke mati? Mereka dah mati. Ni doa arwah, doa tahlil, doa untuk orang dah mati. Siapa pula yang datang kemudian datang, mana ada tahlil bid'ah, mana boleh doa orang untuk orang mati kemudian tak ada, habis ada dia punya amalan dah tamat. Allah yang ajarkan kita, Allah yang suruh saya, suruh tuan-tuan doa untuk arwah yang telah meninggalkan kita, umat Islam yang terdahulu. Jelas? Doa arwah. Ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, doa ampun dosa kami, dosa seluruh muslimin, maksud kita sebut itu saudara-saudara Islam kami yang telah awal dapat Islam, dapat iman, termasuk sampai sahabat Nabi. Bolehkah kita doa keampunan untuk sahabat Nabi? Pergi kubur Baqi', doa, ya Allah ampun dosa ahli Baqi', ampun dosa ahli Uhud, syuhada Uhud. Ada orang kata, buat apa nak doa untuk dia orang? Yang pertama, dia orang arwah tak boleh tahlil. Contohnya orang yang tak suka, tak setuju ni. Okey, jelas benda tu tolak. Ni Allah ajarkan kita. Yang kedua, bolehkah kita doakan keampunan untuk mereka, khususnya syuhada Uhud, orang yang mati syahid di perang Uhud, 70 orang, termasuk Sayyidus Syuhada, iaitu penghulu, ketua kepada segala mati syahid, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi. Orang kata, buat apa nak pergi doa keampunan untuk dia orang? Dia orang mati syahid, sahabat Nabi, penipak saudara Nabi. Tuan-tuan, ni orang yang melulu tuduhan mereka menyesatkan orang. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan ada hadis Nabi yang sebut, man salla 'alal maghfur ghufir. Siapa yang doakan untuk orang yang memang confirm dah ahli syurga, sahabat Nabi, syuhada Uhud, syuhada Harra. Syuhada Harra di mana tuan? Dalam Baqi'. Isteri Nabi, anak-anak Nabi dalam Baqi'. Sayyidina Osman dalam Baqi'. Sahabat-sahabat 10,000 orang sedalam Baqi'. Pergi ke Ma'la, Sayyidina Khadijah, anak anda Nabi Sayyidina Qasim, sahabat Nabi Abdullah bin Zubair, dan apa yang lagi sahabat yang berada di situ, para ulama, para aulia. Kita doa, ya Allah ampun dosa mereka. Nabi kata, siapa yang doakan untuk orang yang memang dah confirm diampunkan dosa, ahli syurga dah, maka Allah ampun dosa kita yang mendoakan. Kita yang dapat. Kita tak doakan keampunan untuk dia pun, dia tetap memang ahli syurga dah. Cuma kita nak dapat bahagian kita. Kita pergi, ya Allah ampunlah dosa syuhada Uhud, ampunlah dosa ahli Baqi', ampunlah dosa ahli Ma'la dan Hujun. Hujun Ma'la ni dulu dua tempat yang berbeza, tapi sekarang dalam kawasan satu, disebut kubur Ma'la di Mekah. Penting kita cari jalan keampunan dengan doakan keampunan pada mereka. Siapa yang kata tak boleh doa tahlil, marfu', telah ditolak hujahnya dengan ayat Quran ni. Allah suruh doa, suruh kita doa untuk arwah muslimin, muslimat, walaupun kita tak kenal dia orang, bukan adik-beradik kita, bukan talian darah kita, tetap mereka saudara Islam kita. Sampai ke sahabat Nabi, ya sampai ke sahabat Nabi, wali ikhwanina, saudara kita, sampai ke zaman sahabat, sampai para syuhada semuanya. Masya Allah, kalau mereka beriman. Wala taj'al fi qulubina, penghujung ayat tu Allah kata, ya Tuhan, doa orang beriman ni, doa ampun dosa kami dan dosa saudara kami yang dahulu dapat Islam, dapat iman. Wala taj'al, jangan kau jadikan dalam hati kami ghillan, penyakit
Ghil. Nanti kita cerita apa penyakit ghil. Lil ladzina amanu, terhadap orang beriman. Apa ghil? Hasad dengki. Ni kontra. Kalau kita doa untuk orang muslimin, hilang ghil kita, hasad dengki kita pada orang Islam. Kalau kita pergi ziarah orang Islam, kubur orang Islam, kita tak nak doa lah, biarlah dia punya amalan, kalau dia kena azab, biar dia kena azab. Berarti kita ada ghil di sini, ada penyakit lah hati kita. Kita hasad dengki seolah nak bagi dia biar kena azab, padan muka dia, aku je yang nak selamat. Tak. Benda ni nak buang. Nak buang, kena doakan untuk orang. Ya Allah, ampun dosa dia, walaupun dia bukan keluarga aku, bukan talian darah aku, bukan zuriat aku. Ghil, hilangkan ghil. Ini sifat orang beriman dalam syurga. Hilang penyakit ghil, penyakit hasad dengki, sakit hati, iri hati, semua dengan orang, buang. Bagaimana contoh? Tengok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah ada ghil, walaupun kepada musuh yang sebelum Islam dia. Sebenarnya contoh Sayyidina Abu Sufyan, Amr bin Al-As, datang Islam, terus Nabi peluk, pegang tangan, bermesra. Walaupun sebelum tu, sebelum Islam, mereka adalah musuh paling ketat, mereka adalah musuh paling dahsyat, paling jahatnya. Abu Sufyan punya punca perang Badar, dia punca seorang dia. Kerana dia jadi perang Badar, kerana dia punca jadi perang Uhud, kerana dia punca perang Ahzab. Banyak dia punca. Kerana dia Nabi kena hijrah keluar daripada Mekah pergi Madinah. Tapi bila dia masuk Islam, Nabi taklah nak cubitkan Abu, nak tumbuk dia penampar ke, tak ada. Tu hilang ghil, perasaan iri hati, sakit hati, balas dendam, tak ada. Ini perasaan sifat kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghil. Yang ni kita minta, ya Allah, aku doa untuk semua orang Islam. Walaupun dia Islam tapi terlibat dengan dosa dulu, dia Islam terlibat dengan maksiat, dia Islam terlibat dengan ini, dengan itu, ya Allah, aku doa bagi supaya engkau ampun dosa mereka. Buang perasaan iri hati, sakit hati. Kalau tak mau doa, berarti penyakit tu ada dalam hati engkau, ghil tu ada. Tak mau doa untuk orang Islam. Kita lalu di kubur, tuan-tuan, Nabi ajar suruh bagi salam, Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ni doa Nabi, bagi salam kat orang kubur. Ni lalu kubur, diam, nampak batu nisan banyak, buat doa je. Ya. Oh penat Ustaz, lalu kubur bagi lagi 5 km kubur pula, 5 km 10 km kubur pula. Tak apalah, engkau nak dapat keampunan, nak dapat pahala tak? Sekali kita bagi salam kepada ahli kubur, kalaulah mereka ahli syurga, kalaulah mereka ni ahli yang berjaya di akhirat, maka mereka ingat jasa kita. Oh ni lah, macam kita lah. Kadang orang bagi salam Assalamualaikum, kita ingat, oh dia yang pernah bagi salam, dia yang pernah ya, sembang kat kita kat situ dan sebagainya. Ingat, hidup kita pun ingat dunia. Begitu juga ahli kubur lagi ingat, oh ni pernah bagi salam. Dalam hadis yang lain Nabi sebut hadis yang lain, orang Islam sama orang Islam kalau saling sayang menyayangi, cinta mencintai, hormat menghormati, walaupun di dunia, dalam dunia tak pernah jumpa. Yang seorang timur, yang seorang barat tak pernah jumpa. Kerana sifat sayang menyayangi mereka itu, di akhirat mereka akan jumpa. Kalaulah dia menyayangi orang yang selamat syurga, maka mungkin itu jadi syafaat pada orang ni. Contoh, kita sayang pada sahabat Nabi, ulama duduk di mana, di Mekah ke di Yaman contohnya lah kan, tapi kita tak pernah jumpa dia orang, tapi kita tahu sekarang ni baca Facebook dia, kisah dia apa semuanya. Maka di akhirat ada manfaatnya daripada saluran kita sayang dan cinta pada mereka. Tuan, jangan timbul ghil sehingga tak nak doa. Biarlah dia orang kubur ni, nah dia ni ahli apa ni, dia meninggal, dia dulu jahat, biarlah dia masuk neraka. Jangan, tuan. Itu penyakit ghil yang membinasakan diri kita sendiri. Penyakit kita dengki pada orang, iri hati, sakit, yang penyakit itu datang pada kita, akhirnya kena azab daripada Allah SWT. Jadi doakan untuk muslimin muslimat menghilangkan sifat ghil, penyakit yang ada dalam hati kita. In Rabbana innaka raufur rahim, ya Tuhan kami sungguhnya engkau yang maha penyantun lagi maha penyayang. Itu ayat muqaddimah Al-Quran yang diletakkan oleh Imam Nawawi sebagai tajuk. Kita disarankan untuk sedekahkan doa kita buat kebajikan orang yang mati.
Buat kebajikan untuk orang mati. Bukan hanya buat kebajikan untuk family kita yang mati. Kau boleh seluruh muslim-muslimat. Ini anjuran untuk kita buat. Macam kita tahlil kan, buat kenduri. Bukan untuk mak bapak kita yang meninggal je. Dalam doa tu yang mendoakan pasti dia akan doa yang tadi, seluruh mukminin mukminat, ampun dosa mereka semua, sampailah pahala sedekah ni pada semua mukminin mukminat. Ini hilang perasaan ghil, Allah padam. Hadis yang pertama ataupun hadis yang ke-948, an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi uftulitat nafsuha wa araha wa uraha law takallamat tasaddaqat fahal laha min ajrin in tasaddaqtu anha, qala na'am. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, ada seorang datang bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi tahu, bonda aku telah meninggal dunia. Bonda aku telah meninggal dunia secara mendadak, dan aku tahu sekiranya dia masih hidup, tentu dia akan sedekah harta dia, ini itu, kepada sini, kepada sana, sana, macam-macam, sebab dia harta banyak. Mak aku ni harta banyak, dia rajin nak bersedekah, tapi dia meninggal cara mengejut, tak sempat nak buat sedekah-sedekah yang baki. Maka apakah boleh pahala ni sampai pada dia kalau aku teruskan niat dia sedekah macam dia nak buat? Baginda Nabi SAW kata, ya, teruskan. Masya Allah. Tuan-tuan, apa maksud di sini? Yang pertama sekali, tuntutan kepada anak buat kebajikan pada ibu bapa. Lebih-lebih lagi kalaulah ada tuan-tuan daripada ibu bapa yang meninggal. Kadang-kadang anak-anak ni fikir macam mana nak bagi harta pusaka, cari orang mai suruh kira harta pusaka dia berapa banyak, peguam mana boleh cerai-cerai, bagi berapa banyak. Fikir yang tu. Sedangkan sebelum tu ada 3 kewajipan yang mesti dilangsaikan dulu sebelum dibahagikan harta pusaka. Yang pertama, apa dia tuan? Yang pertama sekali, hutang dengan Allah. Hutang Allah ni apa? Termasuk hutang haji. Mak bapak tak ada ambil haji, buat badal haji, ambil duit pusaka dia, nah, buat upah orang buat haji. Yang kedua, hutang dengan Allah ni antaranya badal haji, zakat tak bayar 3 tahun dulu dia tak bayar, tunaikan. Puasa tak bayar, tak tunaikan. Hutang-hutang dengan Allah selesaikan. Kerana Nabi kata hutang dengan Allah ahaqqu lebih utama untuk kamu tunaikan. Hutang dengan Allah lebih diaula, diutamakan. Yang kedua, hutang dengan makhluk. Hutang dengan orang lah. Hutang dengan orang, hutang sekian, kita kena cari ni, anak kena cari ada siapa hutang tak. Sebab tu selalu dijadikan budaya masyarakat kita. Bila selesai sembahyang jenazah, anak-anak ke siapa pewaris pegang, ada siapa yang berhutang dengan arwah, tolong datang jumpa saya untuk langsaikan. Okey, itu cara yang betul. Ceritanya, Sayyidina Abdullah bin Zubair, bapa dia Zubair bin Awam mati, meninggal dunia, syahid, terbunuh. Maka dia pernah pesan kepada anaknya Abdullah, engkau langsaikan hutangku sekian banyak. Maka Abdullah bin Zubair pun kumpul harta ayah dia, langsaikan hutang, ada duit baki. Hutang dah habis semua, baki di tangan ada lagi. Maka Abdullah bin Zubair simpan selama 2 kali Arafah, 2 tahun. 2 kali Arafah berarti 2 tahun lah, 2 haji. Simpan duit tu, dia bagi tahu pada pewaris dia, aku tak nak bahagi lagi harta pusaka baki duit ni. Nak simpan 2 tahun. Buat apa 2 tahun? Nak isytiharkan di Arafah siapa yang ada hutang dengan ayah dia Abdullah bin Zubair, Zubair bin Awam. Arafah pertama, isytiharkan siapa ada hutang dengan ayahku Zubair bin Awam, datang tuntut. Tak ada. Tahun depan, siapa yang ada hutang dengan ayahku sekian, datang tuntut. Tak ada. 2 tahun dah, tak ada. Barulah dia bahagikan harta pusaka tu pada saudara-saudara mara dia, pewaris-pewaris. Contohnya lain, Jabir bin Abdullah bin Jabir, Abdullah bin Jubair, anaknya Jabir bin Abdullah, meninggal, bapa dia syahid dalam perang Uhud. Bapa dia sebagai komander pemanah di medan Uhud. Pemanah di atas bukit Manah ni 50 orang, bapa dia ketua. Antara syahid di situ, yang mati syahid di situ.
Maka Jabir ni orang miskin, dia ada adik perempuan 6 orang, nak kena menanggung 6 orang tu, tanggungjawab dia. Maka dia mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, tahulah, engkau tahu bahawa ayahanda aku telah meninggal dunia, dia meninggalkan hutang banyak, macam mana aku nak langsaikan? Kurma adalah nak petik ni, tapi memang tak cukup ya Rasulullah. Rasulullah kata tak apa, kau pergi kutip kurma semua, longgok satu tempat. Maka Nabi pun pergi pada longgokkan tadi, dan saya Nabi tawaf pusing tiga pusingan, sambil Nabi berdoa, ya Allah berkatilah kurma ni, berkatilah kurma untuk Jabir dan untuk melesaikan hutangnya. Jabir ni biasa kalau petik kurma dia bawa balik sikit lah untuk makan family, tapi dia tak berani nak ambil, takut hutang tak boleh nak langsai. Kurma sikit tak mau ambil, biar tak makan tak apa, yang penting langsai hutang ayah dia dulu. Maka Nabi doakan, sungguh Nabi panggil semua yang tuntut hutang, ambil sekian, semua ambil secukupnya, tapi kurma tadi masih melonggok macam asal. Mukjizat doa Nabi, barakah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Jabir kagum, macam mana boleh berlaku macam tu. Tapi yang pentingnya, poin kita nak cerita, Jabir fikir dulu macam mana nak langsai hutang ayah dia ni. Ini bahayanya, padahnya kalau anak-anak tak pernah tahu hutang mak bapak. Dia mati, anak-anak tak tahu nak bayar kat siapa. Rahsia dah, ayah banyak rahsia. Habis orang mati syahid tuan-tuan, semua dosanya terampun. Dosa apa pun semua Allah ampun, kecuali dosa hak orang lain, iaitu hutang tak bayar, ambil barang tak bayar, tak bagi balik dan sebagainya. Yang tu tak. Mesti minta halal daripada orang tu dulu. Kalau dia mati syahid, dia tak pernah cerita hutang dia, tak ada wasiat hutang dia berapa banyak pada anak pula tak peduli nak cari hutang ayah apa, maka menanggunglah dia dosa, sehingga Nabi tak sanggup nak sembahyang jenazah orang yang berhutang. Hutang ni bukan main-main tuan. Kita fikir senang ya, hutang lari ya, dia duduk kat sini kat Glen Mary, kita lari pergi duduk Australia ya, dia bukan boleh cari. Dunia tak boleh cari lah. Akhirat pahala kita semua dikaut oleh orang yang nak tuntut hutang tadi ni. Wal'iyadzubillah. Jadi kembali pada hadis tadi, si lelaki tu kata mak dia telah meninggal, mak dia kalau sekian-sekian rajin nak bersedekah. Boleh tak? Boleh. Maka pengajaran daripada hadis ni, anak wajib ambil tahu. Yang pertama tadi saya nak sebut 3 benda kan, 3 benda yang sebelum dibahagikan harta pusaka: hutang Allah, hutang makhluk. Yang ketiga ada 4 semua. Yang ketiga wasiat. Mungkin ayah dia pernah wasiat, mat, contoh kat anak dia, mat, aku wasiat kat engkau ni, kalau aku mati nanti ni bagi pada masjid, contohnya lah. Tapi wasiat ada syarat-syarat dia lah tuan-tuan, syarat dia. Tak apa. Yang keempat apa dia? Janji dia. Janji ni bukanlah wasiat. Wasiat ni memang dia pesan sungguh, aku wasiat engkau ni, kalau aku mati buat macam ni. Tapi janji ni mungkin dia kata, aku teringin lah. Contoh arwah mak ayah ni, kalau aku dapat duit pencen ni, aku nak bagilah sikit kat Pak Haji tu, dia nak pergi haji tu, dia nak pergi umrah tu, nak sponsor dia sikit. Dia tak ada wasiat apa pun, cuma dia pernah cakap keinginan, tak termasuk dalam wasiat. Tapi kalau boleh kita langsaikan janji mak ayah kita. Walaupun duit tak ada, tapi anak ada duit, sponsor lah. Janji ni mak saya pernah janji ni Pak Haji, pernah janji, dia pernah cakap lah nak sponsor pergi haji, pergi umrah, ni sekian. Itu kebajikan kita kepada arwah. Jadi baru selesai itu, barulah kita kira tengok harta pusaka. Yang ketiga, yang pertamanya tentang yang kedua tentang bakti anak pada mak ayah. Bakti mak ayah, bakti anak pada mak ayah. Tunaikan apa yang dia teringin. Termasuk ni janji ni mak dia kata kalau mak dia masih hidup pasti mak dia sedekah. Tapi bukan wasiat. Bukan wasiat. Kalau wasiat wajib, sedekah tak wajib. Maksudnya apa tadi? Kalau janji gitu taklah wajib, sebab dia bukanlah wasiat. Dia kata teringinnya, kalau aku dah duit nak sponsor dah sikit. Tapi tu tak dikira wasiat. Jadi kalau kita tunaikan juga, maka pahala melonggok kepada arwah dan kita juga dapat pahala.
kita juga si anak yang tolong buat kebajikan tersebut dapat pahala sama. Dan itu jalan. Kadang-kadang kita ni kasar dengan mak ayah, derhaka. Cara kita nak dapat keampunan, maaf daripada mak ayah yang derhaka, yang dah meninggal dunia, inilah caranya. Kita buat kebajikan untuk nama dia. Tuan-tuan, Masya Allah, mungkin orang yang ada kemampuan wang ringgit, buat kebajikan apa pun, ni pahala untuk mak ayah saya. Walaupun tak cerita pada orang, tapi niat dalam, ya Allah, sampailah pahala seluruhnya sponsor untuk masjid ni, pahalanya sampai catatan kepada mak ayahku dan seluruh umat Islam. Rugi lah kita kata. Takkanlah ni duit kita nak pahala seluruh umat Islam. Tak rugi. Lagi banyak tuan-tuan niat, lagi banyak pahala kita dapat. Tak rugi. Dia bukan macam duit. Kalau duit kita ada RM100, kita bagi pada mak kita RM50, ayah kita, mak ayah kita 50, baki 50 lagi nak bagi orang lain. Jadi mak ayah kita dapat 50 je. Tapi kalau pahala, tak macam tu. Kita ada 100 pahala, bagi pada satu orang pun dapat seorang 100, dan bagi pada sejuta orang pun semua dapat 100. Tak kurang. Bab pahala. Seterusnya disebutkan dalam huraian di sini, syariatkan bersedekah untuk orang yang telah meninggal dunia. Sedekah apa? Apa benda bentuk yang boleh sedekah? Nak bagi makan. Ni orang petikai buat kenduri tahlil, kenduri arwah. Mana boleh buat kenduri arwah? Pula ada. Itu bukan bahagian sedekah ke? Kita buat kenduri arwah, jamu makan kat orang. Bukan sedekah ke tu? Dah Ustaz, kalau sedekah duit. Dah. Siapa kata sedekah tu hanya duit? Sedekah makanan, sedekah kipas, sedekah rehal, sedekah Quran, sedekah masjid, sedekah apa lagi? Barang arwah, mungkin ada benda yang berharga, sedekah. Apa benda yang boleh dimanfaatkan kepada orang lain, itu sedekah. Bukan mesti duit ni. Malah dalam ayat Al-Quran, tuan-tuan boleh buka surah An-Nisa ayat 8. Allah ajarkan kita supaya sedekah macam bentuk arwah, macam kita kata kenduri arwah. Allah Ta'ala buka surah An-Nisa ayat 8. Saya cari je ayatnya. Ayat 8 surah An-Nisa. Ayat ayat 7 ke 8. Ayat 7. Wa idza hadara al-qismah, apabila kaum kerabat datang ketika mana pembahagian harta pusaka, yang datang tu kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, farzuquhum, maka hendaklah kau beri rezeki pada mereka, minhu, daripada harta pusaka tadi. Maksudnya di sini budaya amalan jahiliah dulu, bila ada rumah orang mati, selesai jenazah semua, mereka akan kumpul di rumah orang mati. Kumpul di situ, mereka nak tengok pembahagian harta ni. Anak pertama ni dapat sekian banyak, anak kedua dapat sekian banyak, sekian banyak. Nak menyaksikan saja. Tapi zaman dulu, yang anak yang dapat bahagian, dia dapat seorang-seorang dia lah. Dalam Islam, Allah benarkan buatnya tu, kumpullah di rumah orang mati. Tapi Allah suruh, wahai si anak yang dapat bahagian pusaka, bagilah sikit pada orang yang bukan pewaris. Yang datang tu anak yatim, mungkin yang datang tu orang miskin, buat jamu kat dia orang sikit. Farzuquhum, bagi rezeki pada mereka, termasuk jamu makan. Itu sebahagian sedekah, tuan-tuan. Kenduri arwah sebahagian daripada sedekah. Kecuali masalahnya kita tak nak ambil bahagian anak yatim, kan? Dah tak ada anak yatim. Anak yatim ni, tuan-tuan, anak yatim kita duk ingat umur 50 pun anak yatim. Oh, kalau itu saya pun yatim, tuan-tuan. Anak yatim saya pun, bapa dah tak ada. Anak yatim, kata Nabi, ma yablughul hulum, belum baligh. Dia umur 20 tahun, bukan anak yatim dah. Dah balik, 15 tahun dah hukum balik dah. Yang sebelum balik tu dikira anak yatim. Jangan ambil lah bahagian dia, kan? Itu. Disebutkan, dan seorang tidak akan mendapat balasan kecuali dari hasil usahanya. Sebab ayat ini berbicara dalam konteks orang kafir. Kita kata ayat Quran ada, memang ayat Quran sebut dalam sebuah ayat Quran, apa tu? Tidak akan dapat kecuali usaha dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa yang dia dapat, kita kata berapa kita nak doa untuk dia orang. Allah kata
apa yang dia usaha dulu, dia punya semayang, dia punya puasa, itu pahala dia. Tak payah kita nak doa bagi pahala ke dia. Ni para ulama menafsirkan ayat tu dalam konteks orang kafir. Dia punya jahat, dia kena adab lah benda yang dia buat jahat tu, kan? Sebab ayat ni bicara tentang konteks orang kafir. Sebab dia kata perkataan insan, ni huraian ni panjang lebar lah tuan-tuan, apa yang saya dah hurai tadi ni, apa yang saya hurai. Orang tu adalah penyebab adanya anaknya, maka anak seperti bahagian daripada usaha anak. Doakan untuk mak bapak dia, buat kebajikan apa pun, semua sampai pahala pada mak ayahnya. Sehingga orang tua mendapat pahala daripada perbuatan anak, kecuali satu benda terhalang. Adalah beberapa benda lah. Yang pertama, kalau salah satunya kafir, mungkin anaknya Islam, mak bapaknya mak bapak dia kafir, anak Islam, pahala tak sampai sebab terhalang kerana tak Islam. Ataupun sebaliknya apa, kan, tak sampailah amalan daripada orang kafir, anak dia kafir, mak bapak dia Islam. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan akikah anak-anak. Kalau bapa tak buat akikah untuk anak, seolah pahala anak tu tak sampai pada bapa. Kenapa pula? Nabi sebut kullu maulud murtahinun bi aqiqatih. Semua anak yang lahir tergadai dengan akikah dia, ditebus oleh akikah dia, tebus gadai. Maksudnya apa? Semua anak ni macam barang gadaian. Contoh orang perempuan lah, selalu pakai rantai, gelang. Tapi dia pergi kedai gadai rantai dia. Itulah satu-satu rantai cantik, dia pergi gadai, dapatlah duit 5,000 contoh. Lepas itu kenuri kenara dia boleh pakai tak rantai tu? Dia pakai tak? Mana boleh pakai? Dia kena bayar dulu, tebus dulu 5,000 tu, baru boleh ambil rantai dia pakai. Sekarang ni anak dah tergadai, duduk kedai-kedai. Contoh ni perumpamaan. Jadi tak boleh menambil pahala dia. Kena bayar dulu tebusan. Apa tebusannya? Bayarannya adalah kambing akikah. Masuk akikah tu. Kambing ke lembu tak kisahlah, tapi akikah. Anak lelaki sebaiknya 2 ekor kambing, sekurang-kurangnya 1 ekor. Anak perempuan cukup 1 ekor kambing, kan? Akikah untuk dia, tanggungjawab bapa selesai, maka pahala anak automatik masuk dalam akaun mak bapak, dapat manfaat. Maka anak seperti bahagian dari usahanya, sehingga orang tua mendapat pahala daripada perbuatan anak. Penjelasan ini dikuatkan oleh hadis, bila anak Adam meninggal, maka seluruh usahanya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu manfaat, anak yang saleh, seperti hadis seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, bila seorang anak Adam meninggal dunia, maka seluruh amal terputus. Tuan-tuan kena faham betul-betul, amalan terputus kecuali 3: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Apa maksud hadis ni? Bukan bererti kawan buat kebajikan. Contoh kita buat kebajikan, hadiah pada member kita lah, dia baik, cikgu kita, guru kita. Tak dapat. Sebab tak masuk dalam 3 ni. Dia bukan anak, dia bukan tak. Maksud di sini amalan orang mati dah terputus. Apa maksud amalan? Amalan tu bukan pahala. Amalan tu perbuatan. Pahala ni upah. Amalan tu kerja. Buat kerja dapat upah duit, dapat gaji. Ada orang buat kerja tapi tak dapat gaji. Ada orang dapat duit tanpa kerja, tak kerja orang bagi duit. Begitu juga amalan, terputus amalan. Maksud dia dah pencen, tak payah kerja dah. Dia dah mati, tak payah kerja dah, tak payah beramal dah. Tak payah semayang, tak payah puasa, zakat, haji, tak payah. Dia duduk dalam kubur je, kan? Tapi amalan 3 ni berjalan. Amalan sedekah dia berjalan, macam beramal. Contoh dia sedekah dulu nak membina Masjid An-Nur,
Dia sedekahlah sekian ribu ringgit buat wakaf, dia dah mati. Tuan-tuan sembahyang dalam masjid ni macam dia sedang sembahyang, seolah dia beramal lagi, tak putus amalan dia. Macam dia sedang sembahyang. Saya ada ceramah, tuan-tuan mengaji, macam dia sedang mengaji. Dia kita berpuasa, dapat ilmu daripada masjid ni, kita pun berpuasa. Maka ilmu ni macam dia pun dapat, macam dia sedang hidup lagi, beramal lagi melalui sedekah dia tadi. Tuan-tuan, Masya Allah, saya tahu tuan-tuan banyak kebajikan, sana sini sampai kita tak ingat dah kebajikan. Itu yang sepatutnya. Tak payah nak ingat kita punya kebajikan. Jangan duk ungkit, oh ni masjid ni saya yang buat dulu ni, kalau tak ada saya tak jadi macam ni. Oh masjid ni saya yang bagi sekian. Oh, benda yang baik kita lupakan, tak payah nak ingat. Takut benda tu tak dicatat pahala di sisi Allah Ta'ala. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Apa dia ilmu manfaat? Tuan-tuan, Imam Nawawi masih hidup tak? Ni tuan punya kitab kita ni. Dia meninggal dunia pada tahun abad ke-4 ke-5. Lebih daripada tu lah, saya pun tak ingat dengan tepatnya kan. Imam Asy-Syafi'i abad kedua meninggal dunia. Masih hidup? Meninggal dah. Tapi ilmu dia sampai hari ni, seolah dia masih mengajar hari ni, macam dia masih hidup, beramal, menyampaikan ilmu, mengajar orang. Macam dia masih hidup, macam dia masih beramal dengan amalan ilmu dia. Dia duduk dalam kubur dah, tapi pahala macam dia masih buat. Tuan-tuan ajar anak tuan-tuan, cucu tuan-tuan Fatihah. Kita meninggal dunia, anak duk ingat Fatihah tu, kita punya pahala berjalan macam ilmu sedang diamalkan. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Tinggal anak soleh, anak dia buat kebajikan, dia gantikan cucu sekian-sekian. Jadi yang putus ni bukan putus pahala, putus amalan. Orang pencen bukan putus gaji, kerja dah habis, tak payah berjabat dah, tapi duit pencen dapat, elang apa semua dapat kan. Begitu je, orang dah mati, kerja tak payah, tapi pahala ngalir, datang, pahala datang. Kawan dia buat kenduri arwah, tapi niat untuk dia sama, sampai dah. Dia bukan anak, sampai itu pahala, kita hadiah pahala sampai. Hadis ni nak cerita amalan dah tak ada, kecuali 3 amalan ni macam dia sedang beramal, macam dia sedang hidup beramal. Dia sedekah macam dia sedang beramal, dia punya ilmu yang bermanfaat macam dia sedang beramal, macam Imam Nawawi sedang mengajar kita, macam Imam Syafi'i sedang mengajar kita beramal. Anak yang soleh, walaupun bapak dah meninggal, anak tu macam bapak lah yang masih beramal ya? Pahala akan sampai kepada orang yang telah meninggal dunia melalui amalan-amalan dan sedekah kepadanya. Anjuran untuk melakukan kebajikan, keutamaan ilmu, menyebarkannya, mengajarkannya. Jangan salah tafsir tuan. Mana boleh kau buat tahlil arwah, mana sampai pada ni, dia bukan anak. Nabi kata 3 je, sedekah jariah, ilmu manfaat, anak soleh, engkau bukan anak. Tuan. Tadi kita kembali pada ayat tadi, Nabi suruh, Allah suruh kita doakan ampun untuk semua mukminin minat, sampai doa kita keampunan untuk dia orang. Sampai hadis Nabi yang anak tadi nak buat sedekah, silakan sampai. Tajuk sebenarnya pujian orang-orang yang terhadap orang yang telah meninggal dunia. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, marru bi janazatin fa athnau 'alaiha khairan. Berkata bahawa para sahabat berpapasan dengan jenazah, maksud para sahabat ni pergi ziarah jenazah, suatu jenazah yang sedang diusung untuk ke tanah perkuburan. Lalu orang-orang keliling, orang kampung menyebut tentang kebaikan dia. Oh, dia orang yang baik, dia orang yang pemurah, dia orang yang sekian-sekian. Tuan-tuan, sebutan orang yang baik ni, kalau dia memang baik ikhlas kerana Allah, automatik sebutan tu Allah yang akan timbulkan. Orang ni sebut tentang kebaikan dia. Dan Allah nak perhati kalau disebut oleh orang-orang yang soleh. Orang soleh pun kata, oh dia orang baik lah, Masya Allah. Lagilah benda tu makbul. Kemudian para sahabat, setelah jenazah A ni, orang cerita baik dia, Nabi sebut wajabat. Wajabat maknanya wajiblah dia. Kemudian
para sahabat datang lagi pada jenazah yang kedua. Pergi jenazah yang mulia, orang duk sebut tentang jahat dia. Dia tu dah mati aman dunia. Jahatnya dulu, kacau orang, ganggu orang, zalim orang, nipu orang, buat jahat, kan? Orang nak sebut benda tu pada dia. Maka Nabi pun ucap wajabat. Nabi pun kata perkataan yang sama. Tadi pun wajabat, yang ni pun wajabat, wajiblah dia. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tanya, ya Rasulullah, apa makna wajabat tu? Yang A tadi pun wajabat, yang B pun wajabat, yang baik, orang sebut baik pun wajabat, yang orang sebut tentang kejahatan pun wajabat. Sayyidina Umar nak faham. Baginda bersabda, kalian menyebut tentang kebaikan jenazah, hadza athnaitum alaihi khairan. Kita orang pada azan lagi, kemudian kita sambung lagi. Tadi 2 kali Nabi jawab wajabat. Orang yang disebut tentang kebaikannya pun Nabi sebut wajabat. Orang yang cerita-cerita tentang jahat dia pun Nabi kata wajabat. Sayyidina Umar tanya, kenapa, apa makna wajabat tu ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata, hadza athnaitum alaihi khairan. Yang pertama tadi, orang puji-puji dia, maka dia dapatlah pahala atas pujian orang, sehingga dia dapat syurga, mudah-mudahan. Hadza athnaitum, yang kedua ni pula, orang cerita tentang jahat dia, maka menambah dosa dia. Kalaulah kejahatan yang orang sebut tu memang betul-betul yang dia punya, tapi kalau orang fitnah lain, tak diambil kira. Allah tahu mana yang betul, mana yang tak betul. Kalau dia buat baik tapi orang dia sebut tentang jahat dia, itu Allah tahulah dia orang baik, tak layak. Maka Nabi kata akhirnya layak dia ke dalam neraka kerana dosa yang disebut-sebut tadi. Antum syuhada, kamu ni penduduk bumi ni boleh jadi saksi Allah di atas amalan satu orang. Kita ni jadi saksi tuan. Sebab tu sunnah bagi kita, bila orang mati dah, kita tak payahlah sebut jahat dia, cukup tutup mulut dah, kunci lah tuan. Tapi kadang orang ni bila dizalimi, dia tak boleh nak tutup, geramnya dia akan sebut juga. Maka itu dia ambil kira sebagai menambah dosa orang tu, sebab itu memang kezaliman daripada dia, orang yang mati buat zalim. Tapi orang yang fitnah, dia dah mati, dia buat baik apa semua, dia minta maaf apa semua, tapi orang fitnah ni banyak lagi, dia buat cerita jahat dia, tak betul dia apa semua. Itu Allah Maha mengetahui, benda tu tak sampai azab kepada dia. Jadi sebab itu menjadi budaya masyarakat kita, bila ada jenazah kadang-kadang imam akan sebut, apa kamu cakap terhadap jenazah ini baik, apa kamu 3 kali. Mudah-mudahan itu menjadi saksi kebaikan, dan kebaikan yang kita kata baik itu menambah pahala dia. Betul tuan-tuan. Pujian orang mukmin yang baik terhadap orang mukmin yang lain menjadi bukti kebaikan orang tu. Betul-betul lah yang puji daripada hati dia, bukan yang jenis bodek-bodek ni. Ada juga puji yang bodek, depan kau bagus, belakang tikam. Ini tak nikmat. Jika memang demikian, maka orang yang memuji termasuk penghuni syurga, yang dipuji juga demikian. Demikian jugalah bila orang mukmin bersaksi atas keburukan lahir batin seorang, maka hal ini menjadi penunjuk bahawa orang tersebut adalah menjadi penghuni neraka. Orang soleh pun kan, terlintas dalam fikiran orang soleh pun, dia ni jahat, orang jahat, maka itu petanda lah. Sebab orang mukmin yang sejati tidak menurutkan hawa nafsunya, mereka menjadi saksi Allah Subhanahu wa taala, membuat mereka berkata benar, dan mereka memberi mereka kebenaran. Adapun saksi daripada orang fasik, adapun orang jahat ni, orang yalah memang musuh dia buat jahat, buat baik macam mana pun tetap orang musuh dia akan kutuk dia. Ni Allah tak ambil kira saksi dia orang fasik, kan? Adapun kesaksian orang fasik terhadap kebaikan atau keburukan seseorang, maka hal itu tidak dapat dijadikan pertimbangan, tak diambil kira. Memang musuh dia, kutuklah. Sedangkan sabda Nabi SAW, sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal dunia di antara kalian, dan lupalah keburukannya. Ini tuju pada orang beriman, orang yang jujur imannya pada Allah Ta'ala, jaga akhlaknya dengan Allah, akhlak dengan manusia. Kalau boleh orang ni mulut jaga, cakap yang baik-baik dia baik. Kalaulah kita geram sangat pun, diam, jangan cerita tentang buruk dia.
Geram ni marah sangat kat dia ni, dia pernah buat zalim, jahat, menayar orang, menipu orang dan sebagainya. Tu mulut. Saya nak komen. Tak nak komen. Contoh kan. Ya, memanglah dia tu memang jahat, menipu, jahat ini sekian. Menambah dosa, na'udzubillah. Kita pun dapat dosa, dia yang mati pun dapat dosa. Dituju kepada orang beriman. Itu maksud orang beriman ni, orang soleh ni. Macam mana mulut dia? Kalau mulut cakap orang tu jahat, memang habislah, memang jahat betul lah tu. Kalau mulut orang soleh cakap dia baik, itu saksi di sisi Allah Ta'ala, dia menjadi kebaikan. Tidak ada larangan menyebut keburukan orang kafir kalau dia mati dalam kafir. Seperti Fir'aun, memang kita sebut laknatullah. Abu Jahal, Abu Lahab, memanglah dah memang confirm mati kafir. Atau orang yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan dengan tujuan memberi peringatan. Imam Nawawi kata tak dikira dosa mengumpat. Kita duk sebut tentang kejahatan orang tu yang dia buat kejahatan terang-terang, open, terbuka, masuk dalam surat khabar, masuk dalam, contoh dalam TikTok, media sosial ni, buat terang-terang. Contoh kaki minum arak, dia minum arak buat live. Yang tu kita boleh sebut kejahatan dia dan tak dikira kita buat dosa mengumpat. Dia sendiri open bagi orang nampak. Dia sendiri dedah aurat dia depan orang, tak rasa malu. Yang tu kita cakap tentang tu pun tak dikira dosa mengumpat. Sebab dia buat terang-terang. Dia sendiri tak rasa malu, dia sendiri tak rasa takut dengan azab Allah. Maka perbuatan tu, kalau orang soleh masuk, dia tak tutup aurat lah, dia sedekah sekian-sekian lah. Itu kita tak terlibat dengan dosa mengumpat. Dan sebaiknya orang itulah bersahabat dengan orang yang saleh. Ini satu benda yang penting, supaya dia ni cakap tentang kebaikan kita, menambah pahala. Hadis yang kedua daripada Abu Aswad, qadimtul Madinah. Abu Aswad mengatakan, aku masuk ke Madinah dan duduk bersama Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka lalu satu jenazah, cerita lebih kurangnya tadilah, orang puji kebaikan, maka Sayyidina Umar pun jawab, wajabat. Lalu jenazah yang kedua, cerita tentang kejahatan dia, Sayyidina Umar pun kata wajabat. Kemudian lalu yang ketiga keburukan, wajabat. Abu Aswad tanya, apa wajabat itu wahai Amirul Mukminin? Qultu kama qala Nabi. Dan Sayyidina Umar kata, aku nak cerita kat engkau macam mana aku juga tertanya-tanya kepada Rasulullah ketika Nabi sebut wajabat. Cerita tadi, hadis tadilah. Sehingga komennya belakang, ayyuma muslimin, mana-mana orang Islam, orang yang saleh, syahida lahu arba'atun bi khairin, 4 orang jadi saksi atas kebaikan satu orang jenazah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. 4 orang siapa? Bukan orang ahli maksiat, tak, orang saleh. 4 orang ni kata dia memang orang baik, orang saleh, orang Allah ampun dosa jenazah tu kerana penyaksian daripada 4. Faqulna wa thalatha, kami tanya dia, kalau 3 macam mana? Sayyidina Umar kata wa thalatha. Sayyidina Umar kata, Rasulullah jawab, ya, walaupun 3 orang saleh dikira juga. Faqulna, kami tanya ni, kalau 2 orang? 2 orang? Nabi kata wathnan, walaupun 2 orang, yang penting orang soleh, betul-betul soleh. Thumma lam nas'alhu 'anil wahid, kami tak tanyalah kalau seorang, tak tanya. Cukuplah 2 orang tu. Jadi ini menunjukkan bahawa penyaksian daripada orang soleh, persahabatan kita, keakraban kita dengan orang soleh ini sangat penting, supaya dapatlah penyaksian baik daripada dia. Seolah dia jadi saksi kita, bukti di hadapan Allah, supaya kita selamat daripada keburukan. Sebagaimana hadis sebelumnya, para ulama berkata disunatkan bagi orang yang menjumpai jenazah yang sedang diusung agar mendoakan dan memuji kebaikan jenazah tu bila ia berhak mendapatkannya secara tidak berlebihan. Wallahu ta'ala alam. Itulah beberapa hadis yang telah kita bacakan. Yang pertama tadi tentang ayat anjuran untuk kita doa seluruh orang beriman, ampun, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ayat tuan-tuan boleh rujuk pada surah Al-Hasyri ayat 10. Surah Al-Hasyri, tuan-tuan tengok juzuk 27. Al-Hasyri ayat 10 ada doa ni, boleh tengok doa, maknanya, ya Allah ampun dosa kami. Ini seolah doa arwah muslimin muslimat.
Yang kedua tentang si anak, tanya kalau mak dia masih hidup mesti nak buat kebajikan ni, ini, tapi tak sempat, meninggal dah. Rasul kata buat untuk mak engkau. Dan hadis yang ketiga tadi, 3 perkara amal telah terputus kecuali 3 ni, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh. Dan tentang perkataan wajibat daripada Rasulullah, dan komen daripada Sayyidina Umar, bawa hadis lain yang Nabi kata kalau 4 orang jadi saksi satu jenazah, 4 orang ni orang saleh, kata dia orang baik, maka betul lah dia dapat pahala, jenazah ni selamat. Kalau 3 orang, 3, 2 juga. Kami tak tanya tentang 1, kata Sayyidina Umar. Wallahu ta'ala alam. Itulah muamalah kita, hubungan kita dengan arwah, tuan-tuan. Jangan anggap dia jadi arwah tak ada apa-apa dah, dia masuk kubur habis ha? Tak payah nak doa apa dah. Tak. Walaupun bukan mak ayah kita, kalau mak ayah lagi tanggungjawab, kena ziarah kubur mak ayah kita, doakan kebaikan dia orang, hadiahkan pahala kebajikan dan sebagainya. Doa kubur orang lain sama. Tadi ayat Quran surah Hasyri ayat 10, Nabi Allah suruh kita doa seluruh muslimin muslimat sampai ke sahabat Nabi tu, bukan untuk mak ayah kita sahaja. Jadi kita sampaikanlah kebajikan, dan itu juga menambah pahala bagi kita bila kita menghadiahkan doa untuk muslimin muslimat. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih kepada semua yang beri perhatian. Barakallahu fikum, jazakumullah khairal jazak. Rabbana taqabbal minna Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waqtina bil husna wa anta radin anna fi khairin wa lutfin afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.